yang mana Nabi Muhammad SAW telah diisrakan
dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam. Tahu tak maksudnya ada buat majlis sambut Isra Mi'raj ada? Ada buat? Tak ada buat. Majlis Isra Mi'raj. Pokoknya baru kita ada buat sambut Isra Mi'raj, buat ceramah orang, buat makan-makan, bagi kampung sini ambil sepenuh peristiwa tu boleh mengumpulkan masyarakat di sini, cerita sedikit tentang Isra Mi'raj, bagaimana peristiwa tersebut berlaku, apa pengajaran yang kita boleh ambil, kan? Peristiwa yang menguji keimanan para sahabat dan orang-orang di zaman tersebut. Jika berlaku peristiwa Isra Mi'raj, kita akan sentuh lah nanti, tak tahu lama lagi lah, kan, peristiwa Isra Mi'raj. Kalau dalam kitab kita ni sebelum hijrah, jauh lagi jauh, kan, muka surat 178 dah jauh 173. Tak apa, kita akan melalui peristiwa Isra Mi'raj tersebut dalam siri pengajian kita, insya-Allah. Jadi kita akan bahas Isra Mi'raj, memperingati apa peristiwa-peristiwa yang berlaku, episod-episod kecil yang berlaku dalam tempoh dalam masa satu malam peristiwa Isra Mi'raj yang dihadapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masuk ke muka surat yang ke-73, sambungan daripada pembicaraan dalam bulan yang lalu, yang mana kita telah menyentuh tentang wahyu, peristiwa menerima wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi titik tolak kepada perjuangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, maka berlakulah episod yang seterusnya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyampaikan dakwah. Bermula dia dakwah tadi kita pada malam ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan amanah kerasulan yang besar itu dengan memulakan dakwah, mengajak manusia kepada Islam di atas prinsip yang dibawa oleh setiap putusan Allah, seperti mana yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kamu telah memutuskan untuk tiap-tiap umat itu akan Rasul untuk menyerunya sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya meneruskan apa yang telah diusahakan oleh Rasul-Rasul sebelum. Kita telah cerita sebelum ini bahawa Nabi SAW ini menyambung perjuangan Nabi-Nabi terdahulu. Ani abudullah wa istanibut taghut. Nabi-Nabi dulu ajak umat manusia menyembah Allah SWT dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara kesesatan. Nabi Nuh alaihissalam sebelum ini yang telah menyeru umatnya selama 950 tahun, hanya beberapa orang saja yang beriman. Yang lain hampir dihancurkan oleh Allah SWT, lemas dalam banjir besar. Nabi seterusnya selepas daripada itu, sehinggalah zaman Tuhan sallallahu alaihi wasallam menyambung perjuangan Nabi-Nabi terdahulu. Anilullah wajtanibut taghut. Dan inilah yang dituntut oleh umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk menyampaikan dakwah. Kerja kita kena buat kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena menyeru manusia anilullah
menyembah Allah SWT, wajtanibut taghut, dan menghindarkan diri daripada perkara kesesatan. Sekurang-kurangnya kita pelihara keluarga kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita, adik-beradik kita, mak ayah kita. Ani Abdullah wajtanibut taghut. Kita berperanan, masing-masing berperanan membawa mesej Islam dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, mungkin di tempat kerja kita, dalam perniagaan kita, muamalah kita dengan orang ramai. Selitkan usul-usul dakwah supaya kita ni mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah itu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh bijaksana, dengan cara dan proses penyampaiannya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan izin. Dakwah baginda dimulakan dengan perkara-perkara dasar kepada akidah dan amalan. Perkara ini dapat difahami secara tafsir terperinci kalau dikaji ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat ini diturunkan di Makkah, di mana yang utamanya adalah seperti berikut. Hari ini insya-Allah dalam kesempatan masa yang ada, kita tengok apakah konten ataupun isi kandungan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini disebut ada 5 perkara utama yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam dakwah baginda. Dan inilah yang menjadi contoh kepada kita, umat akhir zaman. Bila kita nak menyeru kepada manusia, ayo kita bawa dari. Sebab itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita pergi tengok secara overview ataupun secara umum apakah di perkara tersebut, kemudian bawa pergi secara detail satu-satu. Tengok kesempatan masa kita yang pertama, Nabi SAW mengajak kepada tauhid yang mutlak. Yang pertama. Yang kedua, mengkhabarkan adanya hari akhirat. Yang ketiga, membersihkan jiwa. Yang keempat, memelihara kepribadian masyarakat agar bersifat Islam yang diikat oleh persaudaraan dan semangat bantu-membantu. Dan yang kelima, menerangkan kepada manusia tentang alam yang lain daripada manusia, sama ada yang baik atau yang tidak dapat dikesak oleh panca indera mereka. Jadi ada 5 perkara asas yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tauhid tentang hari akhirat, yang ketiga membersihkan jiwa, yang keempat tentang kemasyarakatan, dan yang kelima tentang alam yang lain daripada manusia. Kerana benda ini tidak boleh kita dapat dengan cara lain melainkan melalui lidah Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini disampaikan melalui wahyu direct daripada Allah SWT, terus daripada Allah SWT melalui Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Al-Quran Karim, dan Nabi SAW menyampaikan kepada umat manusia ketika itu. Yang pertama, mengajak kepada tauhid yang mutlak. Lantaran manusia bukanlah hamba kepada mana-mana makhluk, sama ada di bumi atau di langit, bahkan semuanya, sama ada di langit dan di bumi, termasuk juga manusia, adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptanya berada di bawah pemerintahan dan kurniaannya. Ini keyakinan kita. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah kita, makhluknya bernama manusia.
Semua yang patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari setiap hari beredar mengikut peraturannya, tak pernah sekali beringkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada waktunya dia akan naik menyinari manusia, menyinari alam semesta. Tepat waktunya dia akan naik duduk tegak di atas kepala kita. Tepat waktu dia akan turun terbenam dan hilang, menghilangkan cahaya. Haiwan-haiwan yang hidup berada di muka bumi, lembu, tak pernah ingkar kepada perintah Allah. Allah semua akan ukur dia makan rumput dia. Dia tak akan pergi makan tom yum ke, makan benda lain. Kerana patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah begitu. Semua makhluk-makhluk lain patuh kepada perintah Allah. Malaikat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kerjanya sujud, terus menerus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus rukuk, terus menerus rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amara, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ingkar kepada perintah Allah di atas apa yang diperintahkan kepadanya. Tetapi satu keistimewaan manusia ini Allah Subhanahu wa taala bagi akal, boleh berfikir, dia beri peluang untuk memilih jalan sendiri, boleh pilih nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal manusia, manusia boleh berfikir. Ini kehebatan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW diutuskan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ni kalau nak berdakwah kepada manusia, ini kita pegang tauhid. Bila dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, maka yang lain semua akan ikut. Masalahnya bila manusia itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menarik orang tersebut untuk buat maksiat, sebab tidak ada keyakinan dalam diri. Dan Nabi SAW melaksanakan pendekatan ini. Tiada sekutu dan perantaraan dengannya. Segala bentuk syirik, walaupun dengan nama perantaraan atau sebagainya, adalah menyeleweng dari prinsip tauhid yang wajib menjadi akidah dan dihayati dalam seluruh alam ini, termasuk juga manusia. Tidak boleh beribadah kepada yang lain daripada Allah, seperti batu, kayu dan sebagainya, lantaran benda-benda tersebut hanyalah layak menjadi bahan binaan dan peralatan untuk manusia. Begitulah juga dengan manusia, jin, malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Semuanya makhluk yang tidak boleh diterima oleh akal yang betul untuk dijadikan Tuhan. Jadi ini keyakinan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan berhak disembah. Bila kita sebut la ilaha illallah, dari sudut terjemahannya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau kita mengaji kitab tauhid, la ilaha illallah, maknanya hanya Allah jua lah yang berhak disembah. Hanya Allah lah sahaja yang berhak disembah. Tidak ada sembahan-sembahan lain. Sembahan-sembahan lain adalah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sembah batu, ada yang sembah kayu, ada yang sembah batu. Kan tak cukup dua tangan, tambah lagi dua tangan, sampai 8 tangan. Tak cukup kepada manusia, tambah lagi kepada gajah. Kan ikut akal mencipta Tuhan yang untuk disembah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita, kan? Dan begitulah juga zaman sekarang ini bukan saja Tuhan dalam
fizikal. Orang menyembah Tuhan dalam bentuk fahaman-fahaman yang sesat, fahaman sekularisme, fahaman komunisme, fahaman kapitalisme, dan isma-isma yang lain yang menyesatkan, liberalisme. Itu adalah bentuk-bentuk sembahan moden yang manusia mengabdikan diri kepada, mengabdikan diri kepada harta, mengabdikan diri kepada material, kan? Bunuhlah, cari duit, kerja sampai tak ingat akhirat, tak ingat nak sembahyang. Itu bentuk sembahan dan moden. Jadi kita berperanan untuk menyampaikan perkara ini kepada masyarakat. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang menciptakan segala langit, bulan dan bintang, matahari dan segala apa yang ada di dalam bumi. Semua ini adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh membuat peraturan dan undang-undang bagi mentadbir apa-apa usaha pun selain daripada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dalam perkara yang diizinkan oleh Allah. Antara cara pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengiktiraf segala undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim adalah undang-undang yang benar, yang wajib diikuti. Tidak ada undang-undang lain selain daripada undang-undang yang wajib kita laksanakan selain daripada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pentadbiran negara, dalam pentadbiran dalam urusan dunia kita, dalam urusan pribadi kita, dalam urusan keluarga kita, dalam urusan muamalah kita, ekonomi kita, sosial kita, segala aspek kehidupan kita ini tertakluk kepada undang-undang dan peraturan Allah Subhanahu. Lantaran yang maha mengetahui peraturan dan hukum syariat bagi mentadbir segala urusan itu ialah Tuhan pencipta alam ini, dan kuasa hakimiyah itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ini kalau nak uraikan benda ni memang terlalu banyak. Bagaimana konsep Islam secara menyeluruh, bagaimana konsep ibadah yang sebenarnya yang kita kena laksanakan. Dan Islam itu adalah bukan sekadar untuk individu semata-mata, dan seperti mana kita sebut adalah untuk masyarakat dan pentadbiran semua negara. Yang kedua, apakah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah? Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan adanya hari akhirat, yakni perkara yang mesti berlaku di sana manusia akan dihadapkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan mereka akan dihisab, ditimbang, dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan sifat Maha Penyayang, Pengampun dan Maha Mengetahui bagi siapa yang layak dan tidak layak. Inilah perjalanan kehidupan kita, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang rahmati rahimahullah. Kita duduk dalam dunia hanyalah salah satu daripada fasa kehidupan kita yang panjang. Kita pernah melalui dulu zaman alam roh, tapi kita tak pernah ingat. Kita dulu mengakui kita pernah melalui alam rahim ibu kita. 19 bulan semua